Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung lagi kitab kita bantahan pada Habib Munzir karangan Dr. Firanda Adurja. Kita masih bicara tentang Habib Munzir ni mencela Syekh Abdul Rahman As-Sudais, ulama Imam Masjid Mekah lah. Jadi sekarang ni kita nak bicara pula Habib Munzir juga mencela ulama-ulama yang lain. Bukan hanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang tidak selamat dari celaan Habib Munzir, bahkan ulama-ulama yang lain juga tidak selamat dari celaan dan cercaan Habib Munzir. Akhlak comel dah. Celah juga. Yang ini semua menunjukkan kepribadian dan budi pekerti luhur dan kelembutan Habib Munzir ni. Habib kata oh comel lah, akhlak comel lah dia. Luhur comel lembutnya Habib Munzir ni. Di antara para ulama yang dicela Habib Munzir adalah pertama mencela Syekh bin Baz rahimahullah. Habib Munzir berkata, beliau itu mufti Arab Saudi. Saya tidak tahu apakah kini masih hidup atau telah wafat. Dia bukan pakar hadis yang mencapai darjah al-hafiz dan muhaddis, apalagi hujjatul Islam. Dan mengkono memang banyak hafal hadis dan ilmu sanad, namun saya telah menjawab banyak fatwanya sebagaimana buku saya yang boleh anda download di kiri web inilah jawapan atas pertanyaan akidah. Semua adalah fatwa beliau dan dari fatwa-fatwa itu saya mengetahui bahawa ia dangkal dalam ilmu hadis. Dia kata gitulah. Habib Munzir juga berkata tak kali tanya tentang kitab Benteng Tauhid yang merupakan terjemahan dari kitab Hisnul Tauhid karya Syekh bin Baz. Hisnul Tauhid itu karya bin Baz, terjemahannya Benteng Tauhid. Maka Habib Munzir berkata, mengenai buku tersebut sudah saya baca sekilas. Masya Allah, saya tidak menyangka nama-nama yang dianggap ulama dan selama ini kita dengar sebagai ahli hadis itu betapa berburuk dan lemahnya dia. Teruk dan lemahnya lah hujah-hujah mereka. Saya tak percaya buku itu tulisan Syekh Al-Utsaimin, bin Baz dan lain kerana terlihat jelas kedangkalan mereka dalam ilmu hadis. Ada dua kemungkinan, orang Saudi mengada-ngada dan mencantumkan nama ulama mereka sebagai penulisnya, atau apakah benar mereka yang menulisnya. Hanya sebatas itukah pemahaman mereka dalam hadis? Saya boleh menjawab semua yang dalam buku itu dalam beberapa jam sahaja. Namun saya saat ini sibuk sekali. Kononnya gitulah dia. Habib Munzir ditanya lagi, saya ada kitab Fathul Bari syarah oleh Syekh Abdullah bin Baz dan kitab Salat seperti Nabi karangan Syekh Albani. Saya baru tahu yang isinya ada unsur-unsur Wahabi. Jadi sebaiknya apakah saran Habib untuk saya lakukan terhadap kitab itu? Buang saja atau dibakar atau ditanam supaya orang lain tidak dapat baca? Habib Munzir menjawab, saran saya buku itu boleh dibakar, tapi baiknya disimpan saja untuk perbandingan masalah. Hingga kita telah tahu banyaknya kesalahan faham Wahabi dalam mentafsirkan hadis. Habib Munzir juga berkata, saudaraku yang kumuliakan, buku-buku yang sudah melewati pengeditan syarah dari bin Baz sudah dirasuki halaman-halaman yang menyimpang dari aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Baiknya dihindari. Tak tahu lah kalau kira syarah hadis ni bin Baz ni banyak buat ya tu dia. Dia tahqiq Fathul Bari tak tahu lah. Kalau kita tengok ni kitab syarah mana tahu. Ni kata dia. Habib Munzir juga berkata, anda tahu imam mereka ini kini iaitu mufti Saudi Arabia yang buta bernama Syekh bin Baz. Syekh Ibn Baz membicarakan airan lain haram hukumnya, namun mengabarkan nama orang yang menyeru kepada kesesatan umat wajib hukumnya agar umat tak terjebak. Dia kata ada. Ia tak mengakui bahawa bumi ini bulat. Ia berkata bahawa bumi ini datar seperti piring saja. Ia tak percaya semua bukti autentik secara ilmiah. Ia tetap berkeras bahawa bumi ini datar seperti piring, iaitu bila kelihatan maka akan jatuh entah ke mana. Inilah akidah Jumhur abad ke-20. Dia kata nak. Tahu betul ke tak? Okay, kesimpulannya pertama, menurut Habib Munzir, Syekh bin Baz dengan dangkal dalam ilmu hadis. Kedua, menurut Habib Munzir tentang buku Benteng Tauhid. Menunjukkan berapa bobrok dan lemahnya hujah-hujah mereka, iaitu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain. Saya tak percaya buku itu tulisan Syekh Al-Utsaimin, bin Baz dan lain kerana terlihat jelas kedangkalan mereka dalam ilmu hadis. Habib Munzir mampu membantah buku Benteng Tauhid hanya dalam beberapa jam saja, hanya saja beliau sibuk. Habib Munzir berkata, saya boleh menjawab semua yang dalam buku itu dalam berapa jam saja, namun saya saat ini sibuk sekali. Kata gitulah. Ketiga, menurut Habib Munzir, buku Sifat Salat Nabi dan buku Fathul Bari syarah Syekh bin Baz tu disarankan untuk boleh dibakar. Alasan Habib Munzir kerana banyaknya
kesalahan faham Wahabi dalam menafsirkan hadis. Keempat, Habib Muzi berkata buku-buku yang sudah melewati pengeditan syarah dari bin Baz sudah dirasuki hal-hal yang menyimpangnya. Yang kelima, menurut Habib Muzi boleh menceritakan aib Syekh bin Baz kerana Syekh bin Baz menyeru pada kesesatan. Habib Muzi berkata mufti Saudi Arabia yang buta bernama Syekh bin Baz membicarakan aib orang lain haram hukumnya, namun mengabarkan nama orang yang menyeru kepada kesesatan umat wajib hukumnya agar umat tak terjebak. Yang keenam, Habib Muzi menyatakan akidah Syekh bin Baz jumud kerana Syekh bin Baz menyatakan bahawa bumi tidak bulat. Habib Muzi berkata ia tidak mengakui bahawa bumi ini bulat. Ia berkata bahawa bumi ini datar seperti piring. Ia tak percaya sumber bukti autentik secara ilmiah tetap berkeras bahawa bumi itu datar seperti piring, iaitu bila kita lalulah maka akan jatuh entah ke mana lah lebihan. Inilah akidah jumud abad ke-20. Kesanggahan. Sebuah kecil perkataan Habib Muzi sang ahli hadis sampai-sampai mengatakan bahawa Syekh bin Baz dangkal ilmu hadisnya. Wahai Habib Muzi, tak kala anda mengatakan demikian, apakah anda sudah mengukur keilmuan ilmu hadis Syekh bin Baz lalu anda membandingkannya dengan ilmu hadis anda yang hebat dah? Buat perbandingan dah. Wahai Habib Muzi, bagaimana anda mengetahui kerendahan ilmu hadis Syekh bin Baz hanya dengan membaca kitab Benteng Tauhid? Apakah kitab tersebut sedang membicarakan ilmu hadis? Bahkan anda menyatakan bahawa hujah Syekh bin Baz dalam kitab tersebut bobrok dan lemah. Maka pantas saja jika kemudian anda menganjurkan untuk membakar kitab-kitab Syekh bin Baz. Bahkan anda menyatakan mampu untuk membantah kitab Benteng Tauhid tersebut hanya dalam waktu berapa jam saja. Wahai Habib, kalau ada kesalahan di kitab Benteng Tauhid, cuba tunjukkanlah. Wahai anda benar-benar orang alim dapatkan hadis kan? Kalau Syekh bin Baz boleh anda bantah dalam berapa jam, jangan-jangan bantah dalam artikel saya mungkin hanya dalam beberapa minit boleh anda bantah. Maka saya sangat berharap anda membantah artikel-artikel saya. Wahai Habib Muzi, anda menghalalkan untuk mencela Syekh bin Baz dengan menunjukkan cacat beliau lah, iaitu butanya beliau, dengan alasan bahawa Syekh bin Baz menyuruh kepada kesesatan. Bahkan anda meyakini wajib bagi anda mencela kebutaan Syekh bin Baz. Maka apakah demikian bantahan ilmiah? Lecah kau buta dah. Buta tak buta ilmiah kau tak jawab dulu. Apakah demikian akhlaknya seorang yang menyebut dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW? Apakah demikian Habib berbicara kepada seorang Muslim? Paling tidak kalau anda tidak menganggap beliau Syekh bin Baz rahimahullah seorang alimnya. Kau je tak anggap Islam dah tahu dah. Wahai Habib, betapa banyak orang buta mata akan tapi Allah memberikan sinar dan cahaya kebenaran dalam hatinya. Betapa banyak orang yang buta akan tapi lebih alim dan lebih bertakwa daripada orang yang boleh melihatnya. Kalau anda ingin mengkritik saya, rasa tidak perlu mencela kebutaan Syekh bin Baz. Wahai Habib Muzi, anda telah mencerca Syekh bin Baz dengan menyatakan bahawa akidah beliau jumud, dan anda menuduh bahawa Syekh bin Baz menyatakan bahawa bumi itu seperti piring dan tidak bulat. Bolehkah anda menyebutkan sumber perkataan Syekh bin Baz tersebut? Betul ke tak dia kata bumi ni lepek gitu tak, tidak bulat? Jika anda tidak mampu menyebutkannya, berarti anda telah berdusta. Justru Syekh bin Baz yang saya dapati dalam buku-buku dia menyatakan bahawa bumi itu bulat. Bukan kata silakan anda membaca buku beliau Majmu' Fatawa Syekh bin Baz jilid 3 muka surat 56 hingga 159 dan juga jilid 9 muka surat 28. Wahai Habib Muzi, jika anda tidak boleh menyebutkan sumber perkataan Syekh bin Baz, maka ketahuilah bahawa dusta itu akhlak yang sangat buruk, apalagi dusta atas nama ulama. Kedua, Habib Muzi menuduh para ulama sering menggunting perkataan para ulama aswajarah. Maksudnya kerak-kerak potong-potong. Habib Muzi berkata, saudaraku yang kemuliaan, di antaranya tentunya Ibnu Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Albani, Abdullah bin Baz, Muhammad Qutb, Utsaimin, Mufti Perlis Malaysia dan banyak lagi. Namun hati-hati wahai saudaraku, kerana mereka juga sering gunting tambal ucapan para ulama sewajarlah ahli sunnah wal jamaah. Mereka gunting ucapan Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Rajab dan banyak lagi. Jika kita lihat sekilas, tentunya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah dan sefahaman mereka dengan mereka. Dan jika kita lihat pada tulisan aslinya, ternyata keterangannya jelas membantah ucapan itu. Namun kerana digunting, maka maknanya menjadi berubah. Bahkan sebaliknya, dia kata kau pergi pada hadiah gunting dah. Tak apalah kita baca nak jihad. Wahai Habib Muzi, anda mengatakan para ulama di atas ini Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, bin Baz, Utsaimin, Albani sering menggunting dan menambal perkataan para ulama aswaja.
Saya sangat berharap anda mendatangkan bukti-buktinya. Sungguh ini merupakan tuduhan yang sangat keji. Yang erti dari tuduhan anda ini bahawasanya para ulama tersebut adalah para pendusta kerana sering menggunting dan menambal tapek-tapek hingga hilang maksud asal bahkan berdusta kepada umat. Wahai Habib Muzi, bertakwalah kepada Allah, datangkanlah bukti anda. Saya menunggu dengan sabar. Bukankah anda mampu membantah Syekh bin Baz hanya dalam beberapa jam saja? Tentunya hanya memerlukan beberapa minit saja untuk mendatangkan bukti bahawa para ulama tersebut sering berdusta kepada umat. Para pembaca yang budiman, masih banyak cercaan Habib Muzi kepada para ulama seperti Syekh Albani, Al-Utsaimin dan lain-lain. Hanya saja saya rasa apa yang kami paparkan di atas sudah cukup untuk mengabarkan betapa alimnya dan tingginya ilmu hadis Habib Muzi dan betapa indahnya budi pekerti dan tutur kata serta kelembutan hati beliau. Saya sangat berharap permintaan saya kepada Habib Muzi untuk segera mendatangkan bukti atas tuduhan-tuduhannya kepada para ulama tersebut, dan saya sangat menanti komentar dan koreksian Habib Muzi atas artikel-artikel yang saya tulis. Kalau salah kalau betul lah. Selama ini saya belajar kepada guru-guru saya di Masjid Nabawi seperti ahli hadis Syekh Abdul Muhsin Al-Abad yang mengajar di Masjid Nabawi. Demikian juga saya belajar di guru-guru saya di kuliah hadis di Universiti Islam Madinah, yang rata-rata mereka memiliki sanad dan pakar hadis. Ternyata saya tidak tahu kalau di tanah air tercinta ada seorang ahli dan pakar hadis seperti Habib Muzi. Tak kenal apa dah. Siapakah di antara kita yang tidak ingin menimba ilmu dari orang yang seperti Habib Muzi yang merendahkan ilmu hadisnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani? Perundungan. Ibn Sakir rahimahullah berkata, wa'lam ya akhi waffaqana Allahu wa iyyaka لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق اتقاته أن لحوم العلماء رحمه الله عليهم مسمومة وعادة الله فيها التكاء أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيع فيهم بما هم منه براء أمره عزيم. التناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخايم والأخلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kami dan juga kepada engkau menuju keredaannya, serta menjadikan kita termasuk dari kalangan orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan ketakwaannya sesungguhnya. Bahwasanya daging para ulama, semoga Allah merahmati mereka, adalah beracun, dan kebiasaan Allah untuk merobek tirai para pencela mereka telah diketahuinya. Kerana mencela para ulama dengan perkara-perkara yang mereka sendiri berlepas diri merupakan perkara yang besar, dan mencela kehormatan mereka dengan kebohongan dan penipuan adalah lahan yang buruklah, serta berdusta atas para ulama yang telah dipilih oleh Allah untuk menegakkan ilmu merupakan akhlak yang tercela. Tabyinul Kadzib Al-Muftari halaman 29. Sungguh indahlah perkataan seorang penyair. Ya natihal khabal al-habali al-ali liyuklimahu ashfiq ala ar-ra'si la tushfiq ala al-jabali. Wahai orang menanduk gunung yang tinggi untuk meruntuhkannya, kasihanilah kepalamu dan janganlah mengasihani gunung tersebut. Cakap tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika. Subhanaka bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.